Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di mana juga berada, bapa-bapa, ibu-ibu, ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat di mana juga berada. Saya Mas Bayu. Kali ini saya akan sambung lagi tentang topik Dajjal yang mana hari ini dah masuk hari yang topik yang ke-6. Topik yang ke-6. Jadi saya akan memperincikan lagi agar semua maklumat-maklumat dan informasi yang saya sampaikan ini dapat sama-sama ditelaah, sama-sama dapat kita memperincikan, mengkaji, buka Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dengan topik semalam? Jelas tak bagaimana sejarah perjalanan Dajjal ataupun perjalanan Iblis? Apa yang telah dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bukan kisah-kisah saya nak mereka-reka, ataupun kisah-kisah saya nak sekadar nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, tapi itulah dia kupasan-kupasan, pemahaman-pemahaman yang perlu kita perolehi daripada Al-Quran. Kerana dengan Al-Quran pasti segala perkara yang tersembunyi, apa juga yang selama ini kita tidak tahu, kita akan dapat pengetahuan. Bukan pengetahuan daripada Mas Bayu, tetapi pengetahuan daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan membawa perkara tentang persoalan yang membawa kepada diri kita, hakikat diri kita apabila kita berada di dalam suasana situasi di akhir zaman. Bila saya sebut situasi di akhir zaman, berbaliklah kepada kisah dan topik kita tentang Dajjal. Saya dah terangkan sifat dia, saya dah terangkan kriteria dia, dan semalam saya dah terangkan sejarah perjalanan dia, dan dia telah pun berada di peringkat yang ke-6, iaitu peringkat yang mana kita hari ini sedang berjalan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Iblis ataupun Dajjal besar, King of Dajjal, sedang berjalan di atas muka bumi, sedang merencanakan semua apa yang dia telah susun daripada awal lagi, sebagaimana yang saya ceritakan semalam. Maka kita kena faham, kena tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi kalau saya bercerita tentang Dajjal ke, saya bercerita tentang Imam Mahdi, akhirnya nanti akan balik pada diri kita juga, diri tuan-tuan dan puan-puan, diri saya, diri anak-anak cucu kita. Jadi apakah yang perlu kita lakukan, persiapan-persiapan yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita apabila masuk kepada peringkat ataupun topik yang ke-6, iaitu persiapan persediaan manusia menghadapi Dajjal laknatullah. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama yang perlu kita sediakan, yang perlu kita fahamkan adalah meletak setting default. Setting default ni apa maksudnya? Sentiasa meletakkan satu ketetapan dalam diri kita kepada 4 perkara utama. Jadi apakah ketetapan dia? Berbalik kepada kaedah yang akan digunakan oleh Dajjal. Maka saya dah terangkan bagaimana kaedah yang akan digunakan Dajjal. Untuk itu saya kena terangkan juga, perincikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu kita lakukan, ketetapan apa yang perlu kita ambil, dan bagaimana caranya. Maka ketetapan yang pertama, berbalik kepada faktor ilmu. Apa dan bagaimana? Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah saya nyatakan, apabila masuk pada peringkat yang ke-6 semalamnya, sejarah perjalanan Dajjal, dia telah pun menguasai ke semua sistem keilmuan yang ada di atas muka bumi. Maka apabila itu telah berlaku dan sedang berlaku dan pasti berlaku,
Maka ketetapan dalam keilmuan adalah sentiasa kita menapis apa juga yang sampai kepada diri kita. Itu ketetapan dia. Kita tidak boleh terus menerima dan melaksanakannya. Kita hendaklah menerima dan kita menapisnya terlebih dahulu. Apa juga yang tuan-tuan dan puan-puan terima, apa juga yang tuan-tuan dan puan-puan dapati daripada sesiapa sekalipun, bagaimana cara penyampaiannya pun, bagaimana kelihatan benar sekalipun apa yang disampaikan, termasuk apa yang saya sampaikan sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak mengecualikan diri saya apa juga, daripada siapa juga. Dalam arti kata lain, kita kena duduk pada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan kena percaya diri sendiri. Dah tak boleh lagi dah percaya dengan sesiapa di sekeliling kita. Ini beratnya akhir zaman. Kepercayaan kepada sekeliling kita itu kita akan jadikan sebagai satu tapisan. Apa pun yang sampai pada kita, kawan kita ke, cikgu kita ke, profesor kita ke, sesiapa sekalipun, apa juga kelompok, golongan-golongan mana sekalipun, agamawan ke, maka kita hendaklah lakukan ketetapan yang pertama, mesti kita tapis. Wa ima apa sekalipun yang kita katakan, baiklah orang itu, benar ke orang itu, ataupun kita kenal dia dah berpuluh-puluh tahun sekalipun, ataupun kita duduk dengan dia sama-sama membesar contohnya pun, tetap tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai kepada peringkat yang ke-6, apabila datangnya iblis menzahirkan dirinya di atas muka bumi, sebagaimana yang saya nyatakan semalam, ilmu itu dah jadi pakaian dia di atas muka bumi dengan meletakkan kebatilan sebagai sesuatu yang formal. Maka apa yang kita terima, apa yang kita dapat, ketetapan pertama, jangan sekali-kali kita terima dan kita laksanakan terus. Kita hendaklah terima tetapi kita tapis terlebih dahulu. Maka bagaimanakah kita harus tapis? Bagaimanakah kita lakukan penapisan? Maka di situ datangnya peranan akal, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah terangkan sebelum ini kepada tuan-tuan dan puan-puan peranan akal. Tak perlu lagi saya ulangkan apakah peranan akal. Akal dan peranan, yakni Al-Quran yang telah Allah berikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan junjungan besar kita telah tinggalkan kepada kita. Kenapa dia tinggalkan Al-Quran? Kerana dia tahu dengan pengetahuan yang telah dia perolehi daripada Allah bahawa umat-umatnya memerlukan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi manusia, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh hidup sampai bila-bila bersama dengan kita. Maka dia tinggalkanlah apa yang dia perolehi daripada Allah atas amanah untuk kita, untuk menjadi penapis kepada persoalan ketetapan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kisah-kisah yang kita telah dapat tauladani. Bagaimana begitu banyak persoalan-persoalan, pertentangan keilmuan yang telah memecah belahkan keharmonian sesama manusia. Ilmuwan yang ada saling bertelagah atas diri masing-masing, menyatakan diri dia benar. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Kalau bercakap pun dah bercakap dengan suara tinggi, suara sombong, berbagai-bagai yang kita akan dapat lihat pada hari ini. Dan tak mau lagi dengar cakap orang. Kalau dia dah profesor, dia rasa dia dah jadilah orang paling tinggi dalam segala perkara. Kerana saya juga dalam bidang akademik, tuan-tuan dan puan-puan, saya faham, ramai kawan-kawan saya pun dalam bidang akademik. Tetapi realitinya, apa juga, jangan kita menghukum mereka. Saya bukan mengajak tuan-tuan dan puan-puan menghukum sesiapa. Sesiapa sekalipun, bukan untuk tujuannya saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tolak ataupun hukum mereka. Tetapi ketetapan yang pertama adalah tapis terlebih dahulu apa yang sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Apa juga caranya, maka perhaluskanlah tapisan-tapisan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita telah pun dapat kepastian daripada Al-Quran. Apa juga yang kita dapat daripada Al-Quran, maka jelas, dan itu bolehlah kita laksanakan. Selagi tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat jawapan di dalam Al-Quran, janganlah dilaksanakan dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terus ambil dan terus letak dalam hati, benarlah apa yang dia sampaikan, kerana dia adalah orang yang dikenali dengan kebaikannya, kerana dia adalah manusia yang sentiasa disanjung kerana ketinggian ilmunya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ceritakan, Iblis lagi tinggi ilmunya, tapi semakin tinggi ilmunya dan duduk pada tempat yang tinggi, akhirnya dia jatuh dengan ilmu dia. Jadi peranan pertama, ya, atas topik kita hari ini, ketetapannya sentiasa saja tuan-tuan dan puan-puan letakkan kepercayaan itu kepada diri sendiri. Jangan percaya sesiapa. Bukan untuk menjarakkan kita dengan sesiapa, kerana kita berada dalam dunia zaman fitnah ada di sekeliling kita. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, yang menjadi dajjal-dajjal kecil pun tak tahu yang dia adalah dajjal-dajjal kecil, kerana mereka yang menjadi pembantu kepada dajjal, yang pembantu kepada iblis laknatullah, merasakan dia adalah pembantu kepada Imam Mahdi. Dia rasa dialah orang yang memperjuangkan Islam, dialah rasa dirinya yang memperjuangkan kemanusiaan. Maka ini yang akan berlaku. Sebab tu saya kata tak boleh percaya dengan sesiapa, sebab dajjal-dajjal kecil pun sebenarnya tak tahu dia adalah dajjal-dajjal kecil. Dia akan ada dalam situasi yang akan menyebabkan kita pun tak dapat nak memastikan macam mana dia ni. Nak kata dia jahat, tak nampak rupa jahat, kerana dia pun nampak diri dia elok je, kerana dia telah diperelokkan oleh iblis dengan perkara-perkara yang batil tetapi tidak dapat disedarinya. Contohnya, apabila dia dah jadi seorang guru, maka dia akan dihormati oleh murid-muridnya, maka dia akan disanjung-sanjung oleh murid-muridnya. Pergi mana-mana asal jumpa cium tangan terus. Bila dah cium tangan tu, rasa diri tu akan besar, terasa diri dia, dia disanjung. Itu sahaja cukup untuk memasukkan rasa riak, rasa takbur, rasa sombong sebagaimana yang ada pada iblis. Jadi bukan dia nak buat besar-besar tuan-tuan dan puan-puan, dia nak pensongkan kita buat benda kecil-kecil je yang kita tak perasan pun, tetapi kesannya sangat fatal, jadi sombong, jadi riak. Maka daripada situ kita akan mula hilang realiti kemanusiaan, realiti kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada persoalan tadi, apa juga yang sampai kepada kita, hati-hati, buat ketetapan. Kalau ada switch tu, buat off lah switch yang terus terima dan laksana. Off kan tu, kita on kan, terima dan kaji terlebih dahulu. Tapis dengan Al-Quran. Apa juga cerita-cerita, apa cerita sekalipun yang disampaikan oleh sesiapa golongan pun, katanya ini adalah sesuatu yang sahih, sesuatu yang dibenarkan oleh ramai pihak, satu dunia membenarkan itu adalah benar. Tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran bukan pada pernyataan manusia, betapa ramai manusia. Kebenaran itu datang daripada Al-Quran. Jangan kita terpedaya dengan jumlah, jangan kita terpedaya dengan ramai, tetapi kita hendaklah posisikan diri kita, tetapkan diri tuan-tuan dan puan-puan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi. Bila saya sebut sunnah tu, mulalah bertanya, macam mana maksudnya sunnah tu, Tuan Pal? Sunnah Nabi adalah atas apa juga pelaksanaan hidupnya, pelaksanaan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan Al-Quran. Itu sunnah.
Artinya Nabi Muhammad SAW melalui kehidupan dia, tuan-tuan dan puan-puan, dengan sentiasa berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan menambah-nambah, dia tidak akan melakukan apa-apa juga perkara-perkara yang tidak ada kena mengena dengan Al-Quran. Maka itu sunnah dia, kehidupan dia, cara hidupnya, apa yang dia lakukan dengan sahabat-sahabat, dengan keluarganya, dengan isterinya, dengan anak-anaknya, bahkan dengan musuhnya, semua berpandukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sunnah yang saya maksudkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka balik kepada situ, apabila saya katakan Al-Quran dan sunnah, tetap sunnah itu akan kembalinya semula kepada Al-Quran, yakni kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Jadi jangan salah faham bila saya sebut sunnah tu, ada juga yang keliru, seolah-olah sunnah tu perkara yang Nabi buat sendiri tanpa ada rujukan kepada Al-Quran. Jangan fitnah Nabi. Nak jadi umat Muhammad kan? Bila nak jadi umat Muhammad, janganlah Nabi difitnah. Nabi tak tahu apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi ummi, tak tahu apa-apa. Dia orangnya taat. Dan apa yang berlaku kepada Nabi, dia telah melakukan pengasingan. Saya dah cerita dah dulu. Dia tak ada apa-apa, tak tahu nak buat apa-apa. Dia keluar daripada masyarakat, dia pergi ke Gua Hira. Kenapa? Kerana dia tak tahu nak buat macam mana, sehingga dapatlah wahyu daripada Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, maka kita kena baca. Maka Al-Quran itu bukan sekadar menjadi hiasan, menjadi satu pegangan yang tidak ada pelaksanaan. Kenapa? Kerana sunnah Nabi adalah pelaksanaan Al-Quran. Dia bercakap, pasti dia bercakap berpandukan daripada apa yang dia terima daripada Allah. Dia takkan cakap benda yang tak ada hubungan, arahan, penyampaian daripada Allah kepada beliau. Maka sebab itu saya katakan tadi atas perkara pertama, ketetapan, kerana fitnah akhir zaman jatuhnya kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang beratnya. Macam mana beratnya tu, tuan-tuan dan puan-puan? Sedar tak sedar, sekiranya Nabi Muhammad SAW berjalan di kalangan kita hari ini, sekiranya Nabi sedang ada bersama kita hari ini, apakah perasaan beliau? Bagaimana perasaan beliau rasa-rasanya? Dan beliau berjalan melihat umat-umatnya yang mengaku umat-umat beliau, tetapi mengada-adakan cerita yang tidak ada kena mengena dengan beliau, menambah-nambah cerita yang tidak ada langsung kaitan dengan beliau. Bagaimana perasaan Rasulullah ya, tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimanakah situasi Rasulullah sedemikian ya, tuan-tuan dan puan-puan? Bila kisahnya digembar-gemburkan, malah difitnah dengan cerita-cerita yang tidak ada kena mengena dengan beliau. Dan bila ditanya kepada pihak-pihak yang menyampaikan cerita sedemikian, daripada mana kamu dapat cerita ini? Lalu dia kata, aku dapat daripada si Fulan. Si Fulan dapat daripada siapa? Si Fulan dapat daripada si Fulan. Lagi, si Fulan dapat daripada si Fulan, si Fulan bin si Fulan bersimpul-simpul akhirnya. Tapi tidak ada satu pun yang dirujukkan kepada Al-Quran bertepatan. Dan jika Nabi sendiri yang bertanya dengan tuan-tuan dan perempuan, tanya soalan ni, contohnya dia bertanya dengan tuan-tuan dan perempuan, daripada mana dapat cerita ni? Macam mana kita nak jawab? Tapi kita pun jawablah, oh ini benar, kisah ni benar, daripada dia ni sampai kepada saya. Saya tahu dia ni orang yang benar, sentiasa bercakap benar. Tapi kita bercakap depan sosok yang kita fitnah, yang kita katakan tetapi tak berlaku. Dia duduk perhati je kita, dia ni ikut tak ikut ni Al-Quran. Sedih tak rasanya tuan-tuan dan puan-puan jika itu berlaku kepada baginda Rasulullah SAW? Jadi maka itu pentingnya kita
membuat penapisan pada peringkat yang pertama dalam zaman di mana Dajjal laknatullah telah pun zahir. Kerana semuanya adalah fitnah. Ilmu-ilmu yang ada adalah ilmu-ilmu yang sentiasa berbau fitnah. Tak besar kecil, tak kecil halus, tak halus nano, mesti ada. Maka itu, dengan adanya Al-Quran, maka kita akan dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus kepada fitnah Dajjal yang memfitnah manusia, dan lebih-lebih lagi memfitnah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana minta maaf, ini hari masa bayu kena bercakap, dah lama dah masa bayu simpan. Saya lihat banyak sangat sumber-sumber yang luar, dan saya cuba nak telan, saya cuba nak fahamkan, dan bila saya rujuk di dalam Al-Quran, menangis. Saya nak cakap macam mana saya tak tahulah. Kenapalah Rasulullah difitnah sedemikian, ya, dengan cerita yang tak ada kena-mengena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terjebak, ya. Tetapkanlah diri kita dengan sentiasa menapis apa juga yang sampai mulai daripada hari ini, mulai daripada apa yang masa bayu sampaikan hari ini. Jangan percaya lagi dengan sesiapa, percayalah kepada Al-Quran. Boleh tak? Sayang tak baginda Rasulullah SAW? Nak jadi umat Muhammad tak? Nak jadi pengikut Imam Mahdi tak? Nak jadi pembantu Imam Mahdi tak, tuan-tuan dan puan-puan? Jika ya jawapan tuan-tuan dan puan-puan, dengar pesan masa bayu. Jangan percaya kepada apa-apa yang ada di sekeliling, tetapi percayalah kepada Al-Quran. Jangan lagi taksub kepada sekeliling, tetapi taksublah kepada Al-Quran. Jangan jumut kepada yang lain-lain, sesiapa sekalipun, tetapi jumutlah kepada Al-Quran. Itu ketetapan yang pertama. Maka ketetapan yang kedua, apa dia ketetapan yang kedua? Tuan-tuan dan puan-puan, ketetapan yang kedua adalah sentiasa memastikan diri kita jauh daripada perkara-perkara yang batil. Macam mana maksudnya nak jauhkan daripada perkara-perkara yang batil? Saya dah terangkan dah sebelum ni. Mulai daripada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah sentiasa bersangka baik. Sentiasa bersangka baik atas apa yang berlaku. Apa juga yang berlaku, duduk dalam keadaan sangka baik. Kenapa? Maka di situlah kita membina akhlak. Apa juga situasi yang kita lihat akhlak yang tidak sesuai, yang tidak pantas dalam kehidupan kita, hindarkanlah dari diri kita mulai dari sekarang. Kenapa saya cakap begini, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita dah masuk zon kiamat. Kiamat akan berlaku bila-bila masa, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang bertanya dengan saya, ada tanda-tanda, cukupkah tanda 10 tanda itu benar tak benar? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan diberikan oleh Allah akal fikiran, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cukup panca indera untuk membuat penilaian atas diri sendiri. Dalam Al-Quran sangat jelas dan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kiamat akan berlaku pada bila-bila masa. Bila-bila masa boleh berlaku kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak cari tanda sana, nak cari tanda sini, atas tujuan apa? Kalau dah dapat tanda tu, nak taubat. Macam tu. Selagi tak nampak tanda tu, tak nak taubat. Toh belum ada tanda lagi, masih belum lagi. Lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, mudah sangat iblis buat kerja dia. Dia letakkanlah tanda-tanda sedemikian, kita pun kita tunggulah. Lalu kita katakan, sesama kita akan katakan, tak ada lagi tanda tu. Jadi bila tak ada tanda lagi tu, maknanya belum kiamat lah, tak ada kiamat lagi. Jadi boleh buat benda-benda yang kita buat lah, macam tu. Kenapa kita menidakkan realiti dengan mudah mencari alasan-alasan ke atas perkara-perkara yang batil untuk kita laksanakan? Maka ketetapan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah ketetapan kita sentiasa melakukan kebaikan. Bersangka baik. Sebab apa? Sebab dah hujung. Nak cerita apa lagi? Nak tunggu kiamat berlaku, dah datang depan mata kita, dah berdentum-dentum, dah gugur segalanya, baru kata Allah benarlah kiamat berlaku. Barulah kita rasa kita nak bertaubat.
Maka ketetapan yang kedua adalah kita dah kena bertaubat daripada sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Taubat. Kita dah kena sujud kepada Allah daripada hari ini. Jangan tangguh-tangguh lagi. Lepas masa Bayu bercakap ni, cepat-cepat ambil wuduk, sujud kita, sujud taubat. Masa ada, masih boleh lagi dengar nasihat-nasihat pesan daripada masa Bayu. Maka ketetapan yang kedua, berbuat baik tuan-tuan dan perempuan, dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Dah sampai masa untuk kita bertaubat sebelum tertutup pintu taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan tahu ke bila nak mati ni? Nak tunggu kiamat? Saya nak mati dalam kiamat ke? Adakah macam tu maksudnya? Oh, ini belum lagi nak berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, ada tak hari ini di kalangan keluarga yang telah pun meninggalkan tuan-tuan dan perempuan? Hari ini. Tak ada hari ini, semalam. Ada tak? Tak semalam, 2 hari yang lepas. Ataupun kenalan-kenalan yang tuan-tuan dan perempuan tahu. Ataupun memang rapat. Ada tak berlaku? Jika berlaku, jangka ke dia akan pergi? Jangka ke mereka akan mati? Maka ketetapan kita yang kedua tetap tak boleh tukar lagi dah, tuan-tuan dan perempuan. Dah sampai masanya. Taubat. Taubat dengan apa yang telah kita lakukan. Satu kesalahan yang kita lakukan dalam hidup kita yang kita sedar. Ada 9 yang kita tak sedar, tuan-tuan dan perempuan. Satu dosa yang kita buat yang kita sedar, sebelum nak tidur kita angkatlah dahi kita tutup. Hari ni apa yang salah aku buat? Hitung. Oh. Adalah satu. Maka bila ada satu, kita perkara yang kita lakukan, ini dalam istilah ilmu ya, untuk saya bagi faham. Satu kita buat salah, ada 9 lagi yang kita tak sedar kita buat salah. Maka kita tanpa kita sedar, kita telah menghimpun kebatilan dalam diri kita, ataupun diistilahkan dosa-dosa yang akan ditimbang di hadapan Allah di padang mahsyar. Jadi apa pun yang kita lakukan hari ini, mulai pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan, kita nak cerita nak lawan, kita jangan cerita kita nak menentang Dajjal. Bukan nak pergi menentang Dajjal dengan bawa pedang, bawa perang dan bawa ahli perang, bawa segala macam perkara. Perkara yang pertama, lakukan ketetapan yang pertama tadi. Maka perkara yang kedua, lakukan ketetapan yang kedua ini. Apa dia? Bertaubat. Bila sebut bertaubat tu, dah buat baiklah lepas tu. Jangan lagi lakukan perkara-perkara yang tidak baik. Siapa yang merokok tu berhenti merokok, taubatlah. Penat masa Bayu bercakap. Masih lagi datang juga beritahu dengan saya, ini tidak termaktub begitu Tuan Pal, ini masih lagi boleh dihitung. Masih nak bagi alasan. Bertaubatlah. Dah tak panjang masa dah. Ikut hitungan saya dah tak panjang masa dah. Bila? Jangan tanya, saya tak tahu. Tapi dari segi segala proses yang saya faham, daripada apa yang saya telah lihat, berdasarkan hitungan-hitungan daripada apa yang saya lakukan, kajian daripada Al-Quran, dan pengamatan saya di sekeliling, bicara-bicara dengan alam, tuan-tuan dan perempuan, saya nak kongsi satu rahsia kepada tuan-tuan dan perempuan yang tidak akan jadi rahsia lagi dah. Hitungan yang telah saya lakukan, apa yang saya buat, apa yang saya tempuh, 3/4 dunia saya menjejakkan kaki saya di atas muka bumi. Berpuluh-puluh tahun saya berjalan. Maka selama itu saya katakan itu rahsia. Hari ini dah tak ada rahsia. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan dan perempuan. Apa dia? Kiamat akan berlaku bila-bila masa. Adik tuan-tuan dan perempuan, tak ada lagi pilihan. Siapa yang tidak mahu bertaubat daripada hari ini, mereka yang sedang menonton sama ada manusia dan jin, jika tak mahu bertaubat daripada hari ini, tuan-tuan dan perempuan, jangan salahkan masa Bayu di hadapan Allah di padang mahsyar. Kerana tuan-tuan dan perempuan akan menjadi manusia-manusia yang rugi. Kerana zaman ini, waktu ini adalah waktu di mana Dajjal telah zahir, tuan-tuan dan perempuan. Batil berada di sekeliling kita. Maka ketetapan yang nombor 2, berbuat baik adalah 100%. Maka atas dasar itu, tuan-tuan dan puan-puan,
bertaubatlah. Bertaubatlah kita atas apa yang telah kita kerjakan selama ini. Mana yang leka-leka dalam ibadah, solat tinggal-tinggal, ringan-ringankan, selalu tak jaga, pelihara lidah, hina sana, hina sini, cepat-cepat sangat viral-viralkan benda yang bukan-bukan. Maka kita jadilah orang baru, tuan-tuan dan puan-puan. Jadikan diri kita sebagaimana kita lahir dulu, bersih, tak ada dosa. Maka kita telah dapat peluang. Kita dah dapat peluang, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan masih menonton YouTube Masa Bayu, maknanya masih hidup, masih ada masa, ada peluang lagi ni. Jangan lepaskan peluang ni. Ni peluang takkan datang berulang-ulang lagi. Sesiapa sekalipun yang sedang menonton channel Masa Bayu, ini pesan Masa Bayu, ambillah peluang ini untuk bertaubat. Oh, saya tak rasa saya ni orang salah, tuan-tuan. Saya rasa saya okey je. Saya solat tak tinggal. Saya rasa saya buat semua perintah Allah. Saya bagi sedekah, saya keluarkan zakat. Saya rasa saya tak ada masalah. Cuba ingat apa yang saya cerita semalam tu, sejarah iblis. Dia rasa dia bersalah tak? Dia rasa dia buat perkara yang tak baik tak kepada manusia? Tak ada kan? Saya dah terangkan dah semalam. Dia rasa dia yang benar. Dia tak ada salah. Dia nak buktikan bahawa kita ni memang makhluk yang tak boleh guna lah, tak boleh pakai. Dia rasa begitu, dia rasa tak bersalah. Maka jika kita juga merasa sedemikian, adalah Tuan Pal, saya elok je, hari-hari saya mengaji, saya hari-hari jumpa ustaz kan, tiap-tiap hari saya betulkan tajwid saya, mana pula silapnya saya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jika itu dah datang kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, itu dah habis lah. Itu dah habis lah. Dah tak boleh buat apa-apa dah. Tunggu je lah masanya nanti. Tapi jika masih nak memahamkan, cuba faham betul-betul. Ni Masa Bayu cakap perlahan kan, tak ada laju-laju kan, boleh faham kan? Maka ketetapan yang kedua saya nak bagi faham, bertaubatlah kita. Bertaubatlah dengan apa cara sekalipun, bertaubatlah lagi dalam saat ini. Iblis sedang memerhatikan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia menghitung ni. Dia sedang buat akaun, buku log dia ada, siapa dah masuk, siapa yang keluar, siapa yang masuk, siapa yang keluar, debit kredit. Janganlah kita jadi kredit kepada dia. Jangan kita jadi tempat yang dia dah susun, dia dah tanda, ini esok duduk sama-sama dengan aku dalam neraka jahanam. Boleh faham ya, tuan-tuan dan puan-puan? Itu perkara yang kedua. Ketetapan yang ketiga, ketetapan yang ketiga adalah kita mesti mengambil tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil tanggungjawab, ambil amanah, laksanakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hablum minan nas, fardu kifayah. Dalam aspek kita membangunkan diri kita dalam persoalan-persoalan kreativiti, kita sentiasa perlu ada keupayaan untuk kita membina, untuk kita membangunkan, dan untuk kita mendapatkan hasil-hasil yang boleh dijadikan sebagai manfaat kepada yang lain. Jadi hari ini banyak sangat kita mengeluh. Kita kata Freemason lah, kita kata Illuminati lah, dan berbagai-bagai. Semua tu kita tuding jari kepada mereka ni lah yang jahat. Tapi lupa ya apa yang saya ceritakan semalam. Iblis kata kita yang jahat. Dia cuma buktikan. Dia tak ada apa letakkan apa-apa. Dia tak ada paksa kita suruh buat pun, dia tak boleh paksa kita. Tapi dia tipu kita dengan menyebabkan kita merasa diri kita benar, contohnya. Kita tak bersalah. Dia perelokkan benda-benda yang tak elok, contohnya. Kita yang ambil keputusan. Kita yang nak makan, kita yang nak berjalan, kita yang nak buka mata kita tengok apa.
segala-galanya tu berbalik kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka atas sebab itu jangan salahkan dia, salah diri sendiri. Jadi salah Illuminati, salah itu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Iblis tidak akan mampu melakukan apa-apa kepada kita, walau sehelai bulu roma juga tidak akan mampu tergoyang. Iblis tak mampu, tuan-tuan dan puan-puan. Allah dah beri perintah kepada beliau, kau jangan sentuh hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih boleh lagi disentuh oleh oleh Iblis, maknanya belum beriman, belum bertakwa lah tu. Sebab bukan saya yang kata, Al-Quran yang kata. Jadi Iblis tak boleh kacau. Iblis takkan ganggu, tak boleh ganggu. Kau ganggu, kau kena, kata Allah. Jangan kau sentuh, itu bukan bahagianmu. Bahagian kau munafik, penipu, makcik bawang, ya, makcik minta yang susun pasang gelang daripada sini sampai ke sini, ya, gincu merah menyala. Laki ada ni kat rumah, tapi bila pergi kerja macam tak ada laki, macam tak ada suami. Ini semua berlaku ni. Maka orang golongan ini adalah mereka-mereka yang menjadi hak kepada Iblis. Iblis kata dia benar. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan atas perkara yang ketiga, pelaksanaan diri tuan-tuan dan puan-puan dengan memanfaatkan, melaksanakan amanah daripada Allah, bukan hak Iblis untuk mengganggu ataupun melakukan tipu daya. Dia buat tipu daya apa sekalipun, dia tidak akan mampu dan tidak akan terdaya dia untuk merubah walau sehelai bulu roma kita. Kerana itulah kesempurnaan yang telah Allah letakkan kepada manusia dengan berbekalkan mujizat sebesar mujizat, yakni Al-Quran. Maka apa yang saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bila masuk ketetapan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak semua sekarang ni, saya nak mengajak semua ni, tak kira tua muda, tak kira latar belakang apa sekalipun. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, jika kita mulakan daripada sekarang, saya mengajak semua, ayuh bangun, kita buktikan orang Islam adalah sebenar-benar pemimpin di atas muka bumi. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Kita bina teknologi, kita bina sistem, kita bina apa juga, dan di situ dunia akan nampak, dunia akan tahu, dunia akan mengakui. Yang penting Iblis giling kepala dia. Dia giling kepala. Kenapa? Kerana kita, tuan-tuan dan puan-puan, telah membuktikan bahawa manusia adalah sesempurna makhluk. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan ketetapan yang ketiga. Bangun untuk menerajui dunia. Jangan tangguh-tangguh lagi. Ingat, perkara yang baik-baik jangan tangguh-tangguh. Ni saya dah bersedia menunggu tuan-tuan dan puan-puan. Bila-bila masa kalau tuan-tuan dan puan-puan kata, Tuan Pal, ayuh kita buat satu projek yang akan memakmurkan muka bumi, beritahu saya sedia. Ayuh Tuan Pal, kita bangun teknologi yang boleh memberikan kemakmuran atas muka bumi, saya tunggu, saya bersedia. Datang sajalah, bila-bila masa, 24 jam, 24/7. Itu maksud dia. Saya bersedia untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk ketetapan yang nombor 3. Di mana juga tuan-tuan dan puan-puan, apa juga kita kembalikan sebagaimana yang telah kita pelajari, kita fahami daripada kisah Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman Auf, Ammar Yasir, Bilal Rabah, ramai, Saidina Hamzah, Umar Al-Khattab, dan segala-gala kelompok-kelompok sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang berkorban pada jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ketetapan yang ketiga, kita kena terus jalan Allah mulai daripada hari ini. Macam mana? Ni saya menyeru ni, masa Bayu dah seru dah ni. Jangan kata masa Bayu bercakap saja. Saya duduk dalam diri saya. Sebab apa? Saya adalah saintis. Bila saintis, kita ada applied science, kita ada pelaksanaan. Maka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, ketetapan yang ketiga, kita kena bangun daripada mimpi-mimpi masing-masing. Bagaimana kalau kita bergabung? Tuan-tuan ada apa?
ada kemahiran apa? Apa kata kalau kita bergabung? Bukan kita nak melakukan apa-apa, bukan kita menentang sesiapa, bergabung untuk kemakmuran. Kita bangun teknologi. Kalau ada Steve Jobs boleh bangunkan satu sistem Apple, iPhone, kita bangunlah satu sistem yang baru. Kalau mereka boleh buat pesawat-pesawat yang hebat-hebat, kita bangunkan pesawat yang baru yang hebat-hebat. Tak mahu. Kalau mahu tuan-tuan dan puan-puan, dan itu ketetapan Masa Bayu dah sedia. Sebab Masa Bayu nak buat, kalau buat seorang-seorang macam mana nak jalan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sanggup, Tuan Pal Masa Bayu, saya tak ada kepandaian, apa yang tuan ada, saya ada tangan, kaki, itu kita gunakan. Saya ada sesuatu Tuan Pal nak saya sertai, apa yang tuan-tuan ada, saya ada kebau 3 ekor, saya nak bagi Tuan Pal 3 ekor kebau ni. Jangan bagi saya 3 ekor, 2 ekor cukup, seekor tu jaga, 2 ekor tu saya ambil untuk kita modalkan. Macam mana? Untuk ketetapan nombor 3, kita kena bangun. Mulai pada hari ini dah tak ada lagi bercerita menanti akan datang suatu suasana, kita menanti akan perubahan. Kita kena lakukan perubahan daripada sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Ni saya dah cakap dah ni, saya dah menyeru dah ni. Kita dah menanti dah ni sama-sama. Dah lama kita tunggu. Saya pun dah lama sangat menunggu ni. Apa kata kalau kita ambil ketetapan yang nombor 3, dengan kita melakukan pada diri kita, yang ada duit, yang ada harta, infakkan kepada perjalanan ni. Macam mana? Yang ada kepandaian, infakkan kepandaian, keilmuan yang ada, sama-sama duduk dalam perjalanan ini. Yang ada tenaga, infakkan tenaga. Kerana itu semua kita akan kembalikan kerana La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan kerana Masa Bayu, bukan kerana persoalan tentang Imam Mahdi, bukan persoalan tentang Rasulullah, tetapi ianya adalah lillahi ta'ala. Segala-galanya yang kita lakukan kerana Allah, tidak lagi atas sangkutan kepada mana-mana makhluk. Bagaimana tuan-tuan dan puan? Maka inilah ketetapan yang ketiga. Kita kena bangun daripada tidur. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dah bangun ni, yang dah sedang bangun ni, baru sedar macam masuk saya macam mamai lah Tuan Pal, macam tersentak lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah bangun daripada tidur, daripada mimpi, cuba tengok keliling tuan-tuan dan puan-puan, anak isteri tu ke, kawan-kawan yang masih tidur, kejutkan daripada bangun. Pesan pada mereka, kejut, tak dapat kejut, biasa pegang hujung kaki, goyang tak dapat, goyang badan, ambil air simbah lah tuan-tuan dan puan-puan. Ambil air 1 baldi, simbah biar dia bangun. Kenapa? Sayang tak dengan kawan-kawan, sayang tak dengan keluarga, sayang tak dengan sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sayang tuan-tuan dan puan-puan yang dah bangun ni, kena bangkitkan mereka, bangunkan mereka daripada tidur. Sebab apa? Sebab perkara yang ketiga, ketetapan yang ketiga ni dah sampai. Ni dah saya dah ajak dah ni. Ayuh kita gerak sama-sama. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kita gerak kerana ketetapan yang nombor 3 adalah kita mengambil tanggungjawab amanah kita di atas muka bumi, sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Semua kita adalah khalifah-khalifah di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan juga khalifah, saya juga khalifah, dan kita semua khalifah. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan tunggu-tunggulah. Jangan kita tangguh-tangguhkanlah sebagaimana saya ceritakan sebelum ni. Sifat yang suka bertangguh-tangguh. Maka perkara yang ketiga ini adalah pelaksanaan atas apa yang kita impikan, apa yang saya impikan, apa yang tuan-tuan nak impikan, dan inilah yang apa diimpikan oleh semua umat manusia di atas muka bumi. Kita kena bangun, kita kena keluar daripada segala mimpi-mimpi ngeri. Dah tak ada lagi kemanusiaan dunia ni tuan-tuan dan puan-puan. Takkan nak biarkan. Bangun ya. Masa Bayu seru bangun. Hari ni kita tengok macam-macam cerita. Saya baru dapat berita daripada kawan saya. Dia katanya kisah Rohingya yang tengah terapung tengah laut. Dah berbulan tak makan, tak ada apa semua. Ditolak sana, ditolak sini. Bukan kita soal persoalan dia bangsa, negara dan sebagainya. Tetapi di manakah nilai-nilai kemanusiaan? Itu menjadi persoalannya. Kalau tak bagi
dia singgah sekalipun, hantarlah makanan di tengah laut tu biar dia makan. Tapi langsung tak ada. Malah saya lihat di dalam sosial media, subhanallah, na'udzubillah min zalik, kutukan-kutukan, hinaan-hinaan. Itulah yang diinginkan oleh iblis, laknatullah. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita naikkan ekonomi kita, naikkan kita punya kekuatan kita, manfaat kita, contribution kita, dari segi practicality kita, dari segi aspek yang akan menyebabkan kita menjadi pembina-pembina. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak latih, saya nak ajak untuk menjadi saintis-saintis macam mana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa saya tak mampu lah tuan-puan, hantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kita bina sekolah, kita bina pusat ilmu yang akan melatih anak-anak kita sebagai pemimpin masa depan. Bagaimana? Saya ada tanah untuk saya wakafkan, untuk saya jadikan impak untuk petani. Saya terima. Kita jadikan itu sebagai tapak, sebagaimana kisah Arkam. Pernah dengar Arkam? Bukan Al-Arkam kisahnya, Arkam. Bagaimana permulaannya itu dulu, kisah baginda Rasulullah SAW. Kita nak buat juga, kita ikut jalan itu. Maka daripada situ tuan-tuan dan puan-puan, barulah ketetapan ini akan dapat kita laksanakan. Maka ketetapan nombor 3, kita kena bangun daripada tidur, buat kebaikan, tinggalkan segala keburukan. Boleh faham ya? Itu nombor 3. Maka nombor 4 apanya? Maka nombor 4 tuan-tuan dan puan-puan adalah satu perkara yang sebenarnya menjadi sebagai satu wadah besar oleh iblis, laknatullah, yang telah memecah belahkan dunia. Saya dah terangkan dulu lagi tentang keperluan dari aspek ekonomi. Sistem-sistem ekonomi telah pun diubah mengikut cita rasa, mengikut perancangan oleh iblis. Maka apakah ketetapan yang berkait dengan ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana dan apakah caranya untuk kita meletakkan posisi kembali Islam itu dengan kekuatan tenaga, atau kekuatan lengan, ramai jumlah? Adakah itu kuat? Berapa jumlah rakyat umat Islam di atas muka bumi hari ini tuan-tuan dan puan-puan? Yang berdaftar lah, maksudnya dia dikata dia Islam, tak kurang daripada 1 bilion ya tuan-tuan dan puan-puan. 1 bilion umat manusia, lebih daripada itu, tak silap saya 1.6, 1.7 bilion katanya lah. Itu bukan jumlah kecil ya tuan-tuan dan puan-puan. 1 bilion manusia yang katanya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan lihat, negara mana yang paling banyak kemiskinan? Negara mana yang paling banyak kebuluran? Jika 1 bilion umat Islam setiap hari menyumbangkan RM1, berarti dunia Islam ekonominya ada RM1 bilion satu hari. Daripada RM1 bilion satu hari, kalau 30 hari ada RM30 bilion satu bulan. Baru RM1 satu hari ni. Kemudian digalikan dengan 1 tahun, berapa tu? Dekat 400 bilion. Ada tak orang lapar lagi rasanya? Itu baru RM1. Kalau yang ada RM10, kalau ada RM100. Maka ketetapan yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Islam kena kuasai ekonomi semula. Kita sepatutnya tangan di atas, bukan tangan di bawah. Tadah bawah, minta bantuan sana, minta bantuan sini, ya. Ini kami hak layak untuk dapat bantuan. Kenapa kita rendahkan diri Islam tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita merendahkan martabat Islam? Kita cerita kepada mana-mana pihak Islam adalah cara hidup yang mengatakan agama itu yang paling baik, yang paling tepat, yang paling bagus, tetapi kita duk minta-minta dengan orang. Minta maaf cakaplah, saya tak pernah lagi saya pergi ke mana-mana tempat, asal sebut saja tempat-tempat pengajian Islam, selalu minta sedekah, minta derma. Kenapa jadi macam tu? Tak boleh bangunkan ekonomi sendiri, tak retilah bangunkan sendiri. Jadi kerana itu maka keluarlah ayat-ayat, keluarlah macam-macam cerita-cerita yang tak ada kena-mengena.
pentingnya kita bersedekah, memang penting bersedekah, tapi ditambah-tambah lagi. Oh, ini saham-saham akhirat, saham-saham itu, dan kerana apa? Untuk membuatkan manusia itu cepat-cepat, kerana aku ada saham ke akhirat. Bukan dengan cara usaha yang jelas, jitu, dengan membangunkan ekonomi sebagaimana baginda Rasulullah SAW membangunkan ekonomi Islam di kota Madinah, di kerajaan Islam pada saat itu. Maka ketetapan nombor 3, tuan-tuan dan perempuan, kena jadi orang-orang yang mempunyai ekonomi, yang mempunyai kekuatan ekonomi. Dengan adanya ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka itu dapat menghancur luluhkan semua sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan. Akan lebur semua sistem ekonomi yang ada di dunia. Maka kita kena bangun sistem kapitalisme, sistem sosialis, sistem-sistem ekonomi sepusat, ekonomi tak berpusat, dah macam-macam lah pusatnya, telah pun menyebabkan manusia berada dalam keadaan yang sukar pada hari ini. Sistem-sistem perbankan yang menggunakan riba telah dipakai, telah dijadikan sebagai satu model kepada hubungan ekonomi dengan manusia sesama manusia, dengan bangsa-bangsa dan sebagainya. Lalu apabila dia pinjam, dia berikan pinjaman, tetapi nak membayar yang dipinjam itu tak selesai-selesai sebab nak bayar yang bunga yang namakan riba. Maka ekonomi kolaps. Kerana itu yang berlaku kepada kerajaan Uthmaniyah. Gagalnya, jatuhnya kerajaan Uthmaniyah kerana persoalan pinjaman, ekonomi dalam peperangan dunia yang pertama. Kerana meminjam wang daripada pihak yang tahu, iaitu tahu kelemahan kepada sistem-sistem yang ada pada saat itu, maka jatuhlah kerajaan Uthmaniyah. Kenapa, tuan-tuan dan perempuan? Ekonominya jatuh. Bila dia pinjam, hancurlah kerajaan itu. Kerana ekonominya disedut dengan riba, dengan sistem-sistem yang merosakkan. Maka itulah, tuan-tuan dan perempuan, mana saya tahu, memang saya kaji dan saya jumpa pun cucunya. Saya bertanya dengan beliau semasa saya di Istanbul. Saya tanya dengan dia macam mana sejarah dia. Saya dengar cerita daripada orang lain cerita macam-macam kan. Tanya dengan anak cucu dia sendiri. Saya tanya kepada Raja Sultan terakhir Ottoman. Saya duduk dengan dia satu malam tu 5 jam, tuan-tuan dan perempuan, duduk sembang dengan dia. Kerana saya tidak mahu dengar cerita orang ni, macam-macam konspirasi lah, cerita itulah, cerita inilah, jatuhan kerajaan Ottomaniyah lah. Tapi pergi jumpa pun tak tahu, tak ada pernah pun dengar. Saya tengok lah yang tulis buku dan sebagainya, pernah tak? Dia tak pernah pergi pun tempat tu, dia tak pernah bertanya dengan orang yang diceritakan. Maka saya ambil pendekatan, tuan-tuan dan perempuan, saya jumpa orang ni. Akhirnya saya dapat peluang berjumpa dengan cucu kepada Sultan Abdul Hamid kelima, tak silap saya, iaitu Sultan yang terakhir. Kalau saya silap sebut, mungkin silap, tolong berbetulkan. Tapi yang jelas, dia adalah cucu kepada Sultan terakhir Ottoman. Bercerita dengan saya dengan tangisan. Dia kena halau, keluarga dia kena halau daripada Turki. Ya, Sepah ada di Eropah, ada yang di Jordan. Kenapa, tuan-tuan dan perempuan? Kerana ekonomi. Maka untuk itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan pandang rendah ekonomi ini. Kita katakan, bangsa Cina menguasai ekonomi, dia berapa persen, ke mana dia pergi, dia kuasai ekonomi. Yang kita cemburu tu pasal apa? Mesti ada kaedah dia. Kita yang tak mau berfikir, kita yang tak mau belajar, kita yang tak mau mengambil iktibar daripada kekurangan diri kita. Maka, tuan-tuan dan perempuan, ketetapan kita hari ini nombor 4 adalah kita kena bangun dari aspek ekonomi. Maka apa caranya? Ni masa Bayu mengajak lagi, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita bangunkan ekonomi? Saya dah sedia ni. Apa kata kita sama-sama bangunkan ekonomi yang akan memberikan kemakmuran kat atas muka bumi, yang akan memberikan segala keadilan kepada semua manusia, tak ada seorang pun yang tertinggal.
Jadi Pal Masa Bayu, macam mana nak bangunkan? Berapa lama yang diperlukan? Kalau kita nak bangunkan ekonomi ni, 5 tahun je tuan-tuan dan puan. Kalau 5 tahun kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, saya Masa Bayu berjanji kepada tuan-tuan dan puan, 5 tahun makmur muka bumi. Ini Masa Bayu cakap, bukan atas bercakap nak suka-suka. Masa Bayu bercakap kerana berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketetapan nombor 5, kalau kita pegang, kalau tuan-tuan dan puan dapat bersama-sama dengan saya, dapat sama-sama kita gembelengkan tenaga kita, bukan hanya di Malaysia saja ya, di seluruh dunia. 5 tahun tuan-tuan dan puan, 3/4 dunia, daripada Masjid ke Maghrib, ekonomi adalah atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah janji Allah, yakinlah atas apa yang telah Allah tetapkan. Jangan yakin dengan perkara-perkara yang lain daripada Al-Quran. Jangan takut dengan mereka, jangan terganjak dengan rasa gerun kepada ekonomi mereka, billionaire atau apa sekalipun, kerana pasti apabila datangnya siang, malam akan pergi dengan sendirinya. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi yang kita katakan ekonomi itu adalah juga tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang beri rezeki, siapa yang beri rezeki kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpegang kepada kalam Allah, kita berpegang kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kenapa tak boleh kita menjadi pemimpin, ya, pelaksana kepada kemakmuran dengan memastikan rezeki Allah itu dapat dikongsikan dengan semua makhluk tanpa ada yang tersisih, walaupun seekor semut ada bahagian atas ekonomi yang akan dibawa, yang akan dilaksanakan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan juga dalam perkara yang sedemikian. Jangan pecah-pecah, bergabung kita. Tuan Pal, saya ada RM10, bagi RM10. Siapa ada lagi? Saya ada RM100, bagi RM100. Kita buka tabung. Macam mana? Kita buka satu tabung, satu yayasan untuk menggerakkan keharmonian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ikut, saya buat juga, saya tetap buat. Cuma saya menjelaskan ketetapan untuk kita sama-sama faham. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada cara yang lain, nak buat sendiri, buatlah. Tapi saya mengajak kita bergabung, membangunkan kekuatan. Kalau kita sendiri, mudah sangat kita dikotak-katikkan. Tapi kalau kita dah mula 2 orang, 3 orang dan makin ramai, pihak musuh takut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh tak kita sama-sama hari ini, mulai daripada sekarang, infakkan sedikit apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat untuk ketetapan yang nombor 4 ni, macam mana? Kalau bersetuju, ayo kita jalan sama-sama. Kalau bersetujulah, tak bersetuju tak dipaksa. Kenapa? Macam saya katakan tadi, Masa Bayu tidak akan pernah berhenti atas apa yang dia yakini. Saya akan teruskan perjalanan saya. Siapa yang nak bersama dengan saya, Alhamdulillah. Siapa yang tak sama dengan saya, Alhamdulillah. Saya doakan juga kesejahteraan. Tetapi kalau inilah yang boleh meletakkan ketetapan nombor 4 untuk mengembalikan kemakmuran di atas muka bumi dengan sesuatu yang jelas, ekonomi, maka tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan nak tertinggal impian-impian yang akan membawa kita kepada realiti? Apa realiti dia? Iaitu realitinya bahawa kita adalah makhluk yang Allah sempurnakan kejadiannya dan Allah sediakan sebaik-baik tempat syurga untuk kita duduk kekal selama-lamanya. Indah tuan-tuan dan puan syurga ni. Indah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nak membayang-bayangkan, tak boleh terbayangkan syurga tu macam mana. Apa yang dapat saya katakan, syurga itu maha. Sebut maha ni pun tak cukup perkataan maha ni. Maha suci Allah. Maha berapa kuasa maha. Tak kerti nak nyebut berapa kuasa maha. Mulianya Allah atas apa yang Allah tetapkan kepada kita.
Jadi jangan kita lepaskan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Ayo, mulai daripada sekarang. Siapa yang bersetuju dengan apa yang saya sampaikan ini tadi, benda baik kan, janganlah tangguh-tangguh. Tuan Pal, saya dah sedia dah, saya nak infak. Bagilah infak. Jangan cakap, buat betul-betul. 5 tahun selepas itu kita tengok hasil dia. Apa yang berlaku di atas muka bumi? Bukan hanya di Malaysia, bukan hanyalah sekitar kawasan-kawasan Nusantara, daripada Masyriq ke Maghrib. Maka itu, tuan-tuan dan puan-puan, dah cukup kan? Empat ketetapan yang perlu ada dalam diri kita di akhir zaman. 4 situasi yang perlu kita lakukan untuk kita menidakkan makhluk yang lagi satu yang kita bicarakan daripada episod yang pertama, iaitu Iblis laknatullah alias Dajjal laknatullah. Kita tidak mahu bercerita, merungkai-rungkai. Penat, tuan-tuan dan puan-puan, nak bercakap ni. Ingat tak penat masa Bayu ni bercakap? Berjam-berjam bercakap. Nak bergaya-bergaya ni lain satu hal lagi. Nak segak-segak. Kalau pakai yang tak segak, pada masa Bayu bercakap, badan tak segak. Baju ni, ni segak baju ni, ni. Ada coat, ni. Ada brush ni. Ni kapal terbang dah nak terbang dah ni. Tak nak naik. Jadi, 4 perkara yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah peranan kita, tanggungjawab kita ni. Di dalam saat adanya kisah Dajjal. Ini kita cerita buka buku kisah Dajjal. Ui, ngerinya, bermula triangle. Ui, takutnya. Oh, ada cerita ni. Ui, jahanamnya Dajjal. Itu saja yang kita sebut. Tapi bila tanya kepada tanggungjawab kita, peranan kita, macam mana? Maka itulah datangnya kisah-kisah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini bukan kisah saja. Hari ini Masa Bayu nak berikan dengan jelas. Apa yang Masa Bayu sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini bukan kisah ya. Saya tak sampaikan kisah kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun cerita. Saya telah memberitahu tuan-tuan dan puan-puan ketetapan. Maksudnya apa? Apa yang perlu dibuat. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan bersama Masa Bayu hari ini untuk sama-sama menjadi saintis, bersama Masa Bayu hari ini untuk sama-sama menjadi ilmuwan, bersama Masa Bayu hari ini untuk sama-sama menjadi sebagai ahli ekonomi atau apa sekalipun, itu adalah ketetapan tuan-tuan dan puan-puan. Namun tidak ada paksaan. Dalam tidak ada paksaan, tetap pilihan kena buat. Tidak boleh duduk di tengah-tengah. Nak pilih kiri atau nak pilih kanan. Nak pilih jalan yang Allah redai ataupun nak pilih jalan yang disuntun oleh Iblis laknatullah. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak merumuskan semula semua kisah-kisah ini kerana ingin saya perjelaskan sekali lagi, apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan hari ini adalah ketetapan bagi diri setiap umat manusia di akhir zaman. Ketetapan pertama, kita kena pastikan sentiasa mengambil Al-Quran sebagai penapis kepada segala ilmu yang sampai kepada kita. Jangan kita lupa, apa sekalipun, secantik apa sekalipun, seindah mana manusia yang datang di hadapan kita, tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik apa makhluk, jalan tak pijak rumput, rumput pun tak bengkok, begitulah lemah lembut dia datang kepada kita. Tetap kita kena tapis dengan Al-Quran. Faham ya? Jangan lupa. Ini untuk rumusan. Sebab tadi dah cerita, ini nak merumuskan. Jangan sekali-kali lupa pesan apa yang telah Masa Bayu sampaikan. Kerana ini adalah ketetapan daripada Al-Quran, daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah beliau sampaikan. Dan yang kedua, rumusan yang kedua yang telah saya nyatakan tadi, yang telah saya lengkapkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita perlu buat? Duk sangka baik.
Kita kena bersangka baik. Bertaubatlah kita daripada sekarang. Dah tak ada tangguh-tangguh lagi dah, tuan-tuan. Tuan Pal, kami nak besok-besok lah. Besok saya nak berhenti merokok. Tak ada besok. Sekarang juga berhenti. Contohnya, saya nak jadi manusia yang baik. Jangan fikir manusia yang baik. Buat terus. Bertaubatlah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana nombor 2. Yang ketiganya, kita jadikanlah diri kita sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita jadi pembangun teknologi, pembangunan sistem, pembangunan yang akan meletakkan Islam yang sebenarnya, yang tidak pernah turun tetapi sentiasa atas daripada yang lain-lain. Dan yang keempatnya, tuan-tuan dan puan-puan, bangunlah kita mempercantikkan muka bumi dengan ekonomi yang berasaskan, bertauhidkan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ketetapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kena bangun dari sekarang. Jangan lagi tidur. Jangan lagi bermimpi. Tidak ada mimpinya lagi sekarang. Masa Bayu dah beri ketetapan berdasarkan daripada Al-Quran. Jika salah yang saya sampaikan, jika tidak ada yang saya sampaikan itu semua daripada Al-Quran, maka binasalah diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya akan menjadi makhluk yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala kerana saya mereka-reka kisah yang tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masa Bayu menyatakan, menyampaikan atas apa yang dia terima daripada Allah, melihat kepada Al-Quran daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya mereka-reka, kerana apa yang saya sampaikan adalah atas pesanan yang perlu ada kepada kita semua di akhir zaman, termasuk saya sendiri. Maka saya berpesan-pesan kepada diri saya, dan saya berpesan-pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dah sampai masanya. Apa masanya? Masa mengambil ketetapan yang 4 ini dalam diri kita. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya Masa Bayu. Sekali lagi, ulang-ulang kali, saya Masa Bayu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kembalilah kita kepada jalan Allah dan Rasulnya. Tinggalkanlah segala-gala yang tidak benar. Tinggalkanlah segala-gala perkara yang tagut. Janganlah lagi kita menjadi makhluk yang mudah diperdayakan oleh iblis, yang mudah diperdayakan oleh Dajjal laknatullah dengan Dajjal-Dajjal kecil. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada titik yang bila-bila masa kiamat akan hadir tanpa mampu kita menahannya walau sesaat. Maka itu, tuan-tuan dan puan-puan, cukup-cukuplah, taubatlah, sadarlah. Jangan kita tertinggal ni kapal terbang ni nak layang dah ni. Jangan kita tertinggal bahtera-bahtera yang nak berlayar. Banjir besar akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Banjir akan menenggelamkan bumi, dan telah pun menenggelamkan bumi. Banjir fitnah telah berlaku. Maka jika banjir, kita perlu bahtera. Kita perlukan bahtera yang akan dapat mengapungkan kita daripada lautan-lautan banjir. Maka untuk itu, bahtera itu tidak akan mampu kita bina, sebagaimana Nabi Allah Nuh tidak akan mampu membina bahtera sekiranya beliau tidak menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang berada di zaman banjir besar, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah meliputi seluruh muka bumi, yakni banjir fitnah Dajjal laknatullah. Maka kita perlukan bahtera. Bahteranya itu perlu dibina, dan cara membinanya ada pada tangan saya. Saya Masa Bayu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan mohon saya pertimbangkan, fikirkanlah segala yang telah saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Segala salah silap mohon kemaafan, dan jaga diri baik-baik, dan fikirkanlah baik-baik. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada esok hari, episod yang terakhir
tentang kisah Dajjal dan kisah akhir zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Masa Bayu.